Salam sejahtera, berita perdana edisi Jumaat 25 Disember 2020. Saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. 4 suspek samun bertopeng mati ditembak polis. Terbabit lebih 50 kes samun di Selangor. Jumlah kes sembuh COVID-19 hari ini atasi jumlah kes baharu. Selangor kekal catat kes tertinggi. Empat lelaki yang dipercayai terlibat dalam kejadian samun sebuah rumah di Rawang dekat Sungai Buloh, Selangor mati ditembak polis ketika melarikan diri menaiki sebuah kereta. Pemangku Ketua Polis Selangor, Datuk Arjunaidi Mohamad berkata, polis mengekori kereta yang mencurigakan itu dan mengarahkannya supaya berhenti. Sebaliknya, suspek bertindak memecut sebelum merempuh seorang penunggang motosikal GrabFood wanita. Datuk Arjunaidi menjelaskan mangsa diheret beberapa meter dan memaksa polis melepaskan beberapa das tembakan. Seorang daripada suspek keluar dari kereta sambil memegang parang memaksa tembakan dilepaskan yang mengenai kesemua suspek. Kesemua suspek mati di tempat kejadian. Suspek yang berusia dalam lingkungan 20-an merupakan kumpulan samun bertopeng yang dikehendaki polis terlibat dalam 50 kes samun sekitar Selangor. Pemeriksaan ke atas kereta suspek menemukan beberapa bilah parang, barangan kemas, wang tunai, topi keledar dan pakaian hitam dipercayai digunakan semasa menyamun. Saki baki ahli kumpulan sedang diburu. Ditanya mengenai keadaan penunggang GrabFood yang dirempuh, Datuk Arjunaidi menambah mangsa kini berada di Hospital Sungai Buloh untuk menerima rawatan. Baik, perkembangan semasa jangkitan COVID-19, jumlah kes sembuh hari ini mengatasi jumlah kes baru dengan 1,441 kes berbanding 1,247 kes baru. Jumlah kumulatif kes sembuh kini 82,540 atau 81.3% daripada jumlah keseluruhan kes positif 101,565 kes. Ya, 3 kematian turut dilaporkan hari ini menjadikan jumlahnya 449. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sebanyak 472 kluster telah dilaporkan setakat hari ini termasuk 4 kluster baharu. Daripada jumlah itu, sebanyak 268 kluster telah tamat dan ini menjadikan kluster aktif yang dipantau sebanyak 204 kluster. Ya, menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 4 kluster baharu hari ini dikenal pasti di Selangor, Pulau Pinang, Sabah dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kluster pertama ialah kluster Kasia Diamond melibatkan daerah Kelang, Kuala Langat, Hulu Langat, Kuala Selangor dan Gombak di Selangor serta daerah Barat Daya di Pulau Pinang. Kes indeks bagi kluster ini telah dilaporkan melalui saringan individu bergejala dan sejumlah 25 individu dikesan positif COVID-19. Kluster kedua pula ialah kluster Pompot di Kota Belud dan Kudat di Sabah yang dikesan melalui saringan individu bergejala. Sehingga hari ini sejumlah 216 individu telah disaring dan 19 kes dikesan positif COVID-19 bagi kluster ini. Kluster Tapak Bina Kiara yang melibatkan daerah Kepung di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merupakan kluster ketiga. Saringan bersasar di sebuah tapak binaan menyaring 372 individu dengan 13 kes dikesan positif COVID-19.
Kluster keempat ialah kluster tapak bina perkasa di Ceras Kuala Lumpur, juga di sebuah tapak binaan. 11 daripada 451 individu yang disaring dikesan positif COVID-19. 246 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, daripada jumlah itu 236 dikenakan kompaun manakala 10 direman. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan antara kesalahan ingkar arahan PKP termasuk aktiviti pusat hiburan, gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan, tidak memakai pelitup separuh muka serta gagal mematuhi arahan penjarakan fizikal. Menerusi Ok Benteng pula, 76 parti dan 2 tekong ditahan, manakala 8 kenderaan darat dirampas. Sejak 24 Julai sehingga 24 Disember, 91,791 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Mereka ditempatkan di 76 hotel dan 17 institut latihan awam serta institut pengajian swasta. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD akan dilaksanakan di Asrama Pekerja Westlight, Taman Perindustrian Tampoi Jaya, Johor Bahru. Ia berkuat kuasa esok hingga 8 Januari 2021. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, PKPD ini melibatkan 231 unit rumah dengan anggaran jumlah penghuni seramai 3,116 orang. Saringan 3 hari bermula 21 Disember mendapati 115 daripada penghuni di asrama tersebut positif COVID-19. Kesemua penghuni asrama itu adalah warga asing. Berbalas tembakan dengan kumpulan penyeludup sehingga meragut nyawa seorang anggota pasukan gerakan ARM PGA pada 24 November lalu cukup mengejutkan negara. Sarjan Baharudin Ramli yang bertugas di sempadan Malaysia Thailand iaitu di Padang Besar Perlis terkorban. Manakala rakannya Sarjan Nuri Hantari pula mengalami kecederaan parah selepas terkena 3 tembakan. Tragedi itu membuktikan jenayah rentas sempadan sesuatu yang serius dan tidak boleh dipandang enteng. Imbasan 2020 mengimbau kembali apa yang berlaku. Kejadian bermula apabila 2 anggota PGA terbabit yang sedang melakukan tugasan resikan di kawasan kejadian diserang 2 kumpulan penyeludup. Mereka dipercayai terdiri daripada warga tempatan dan asing yang giat menjalankan penyeludupan di sempadan. Pada hari berikutnya, seorang lagi anggota batalion sama yang sedang bertugas di pos M16 di Bukit Kayu Hitam cedera selepas terkena tembakan senapang angin. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang menyifatkan ianya satu tindakan terdesak penyeludup ekoran tiada lagi ruang di laluan darat, laut maupun udara untuk dibolosi mereka. Dengan operasi yang kita lakukan sekarang ni, diorang dah cop dah. Tempat tu dia tak boleh masuk. Cuma ada certain area dia masuk. Apabila dia masuk tu, dia masuk dengan cara macam orang desperate lah. Senjata apa semua. Ini yang kita, mana dia, apa yang kita buat selama ni, diorang dah macam kata orang sehempit lah. Sehempit. Sekarang ni diorang nak cari tempat mana diorang masuk. Rentetan insiden-insiden yang berlaku, pasukan petugas kebangsaan NTF terus mengukuhkan strategi bagi memperketat dan memperkasa kawalan di sempadan negara. Aset baharu NTF terutamanya aset maritim dan udara sememangnya dalam perancangan untuk ditambah bagi mengekang jenayah rentas sempadan. Ia meliputi penggunaan drone dan pesawat tanpa pemandu UAV. Jadi dari segi penyelesaiannya secara menyeluruh. Kita bukan piecemeal satu-satu. Sebagai contoh, untuk memperkasakan kawalan kita di sempadan, di utara ni kita akan membina 2 pos kawalan sempadan. 2 lagi pos akan kita bina, dan juga equipment dari segi peralatan kita tambah lagi. Beberapa peralatan baru kita dah beli, kita tambah drone dan sebagainya lah. Jelas Komander NTF Laksamana Madya Datuk Aris Adi Tan Abdullah, operasi juga diperkasa NTF dengan terhasilnya prosedur tetap operasi PTO yang dilancar pada 14 Disember lalu. Ia menjadi hala tuju 19 agensi dalam menyelaras operasi bersepadu secara sistematik dan efektif. Masing-masing ada cara melaksanakan operasi. Dengan wujudnya PTO ni, prosedur tetap operasi ni, maknanya kita selaraskan 19 agensi ni. Dia semua dalam tu.
konsepnya, aktanya, cara kita laksanakan operasinya, komunikasinya, saluran pemerintahannya dan persiapan seorang setiap individu, keselamatan, kesihatan, semua dalam tu. So sesiapa sahaja libat diri dalam benteng ni, ia menjadikan satu panduan untuk mereka baca dulu, faham dulu sebelum melibatkan dalam operasi benteng ni. Sepanjang 7 bulan NTF ditubuhkan, RM205 juta berjaya dirampas antara Mei hingga 20 Disember 2020. 14,885 individu pula ditangkap melibatkan 834 tekong, 9,978 parti dan 382 penyelundup. Sebelas kali pencemaran sumber air mentah di Selangor sehingga menyebabkan 8 kali gangguan bekalan keperluan asas terpenting itu. Namun 5 daripadanya dikategorikan sebagai kes kritikal. Ya, semuanya berlaku dalam tahun yang sama. Imbasan 2020, isu bekalan air Selangor. Bersama wartawan Mohan Shinasami dan Ikwan Samsudin. Insiden pertama pada 17 Mac, sebuah bengkel jentera berat di sekitar Sungai Gong Rawang terbabit dalam penstoran sisa minyak. Selang seminggu pada 27 Mac, Lembaga Urus Air Selangor Luas memaklumkan loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 terpaksa dihentikan tugas akibat pencemaran sisa minyak di Sungai Selangor. Belum sempat penduduk menarik nafas lega, pencemaran ketiga berlaku kurang sebulan selepas itu, satu demi satu, sehingga menyebabkan lebih 1 juta pengguna mula mendesak pihak berwajib mengambil tindakan segera dan lebih serius. Baik Wan, mari kita lihat 5 kes terbesar membabitkan pencemaran air di Selangor dan Lembah Kelang sepanjang tahun ini. Memandangkan isu tersebut belum ada kesudahan, Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd telah merancang projek kolam tandahan sebagai langkah alternatif sekiranya insiden sama berulang. Ini projek RM200 juta yang bakal dibelanjakan oleh kerajaan negeri untuk menyalurkan air yang kotor, yang tercemar dan kita boleh ambil daripada tasik, ya, untuk loji Sungai Selangor Fasa 1, 2, 3 dan juga Sungai Semanggi. Tasik tersebutlah akan dapat membekalkan kepada pengguna. Tahun 2020 menjadi tahun yang mencabar buat Indah Water Konsortium Sdn Bhd. Setiap kali berlaku pencemaran sungai, IWK terpaksa membelanjakan RM600,000 bagi membersihkan loji rawatan air untuk menghapuskan sisa pencemaran. Ini adalah satu kos yang tinggi lah untuk syarikat kami. So untuk setahun tu cuba bayangkan. Tapi kita bekerjasama lah dengan pihak berkuasa, pihak kementerian telah banyak membantu, pihak SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara pun telah banyak membantu pihak kami untuk menangani masalah tersebut. So pihak kami telah mulakan usaha pemantauan bersama dan sangat bersyukur dengan PDRM, SPAN, Kementerian Alam Sekitar dan Air kerana sentiasa membantu kita. Terbaru, pada 7 Disember, pencemaran kali ke-9 bekalan air di 1,274 kawasan di Lembah Kelang.
luas mengesan bau bangkai ikan pada sampel sumber air mentah yang diambil sehingga menyebabkan gangguan bekalan air di beberapa kawasan termasuk Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Rentetan itu, Forum Air Malaysia menyifatkan pencemaran sungai sebagai masalah keselamatan negara. Ia sewajarnya diletakkan di bawah kawalan ketat Majlis Keselamatan Negara. Saya boleh kata masalah air ataupun sungai ini sebenarnya adalah masalah keselamatan negara. Okay, sebab dia boleh, kita tengok disebabkan tak ada air ni, ramai orang yang terlibat tu memang disusahlah sikit. Okay, so saya rasa apa yang dikenakan, walaupun hukuman dikenakan begitu, seumur hidup dan sebagainya, tapi adakah mereka tahu impact dia? I don't think so. Saya rasa mereka tak begitu tahu tentang impact dia. Ikuan, cuba tengok sungai ini. Dia telah bertukar warna menjadi warna hitam selepas berlakunya pencemaran pembuangan minyak hitam. Ya, air sungai telah bertukar menjadi hitam, Mohan. Baik, gangguan bekalan air di Selangor dan Lembah Kelang telah memburukkan keadaan. Lebih-lebih lagi ketika rakyat sedang berdepan ancaman COVID-19. Pencemaran Sungai Gong pada 3 September lalu menjadi titik tolak Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama pihak berkuasa persekutuan melaksanakan penguatkuasaan alam sekitar. Jika kita lihat, beberapa tindakan undang-undang diambil terhadap pemilik premis bagi menunjukkan betapa seriusnya kesalahan mencemarkan alam sekitar. Pada 23 November, 2 lelaki menjadi individu pertama berdepan hukuman penjara seumur hidup, ya Mohan, apabila didakwa atas pertuduhan melakukan sabotaj kepada perkhidmatan air dan 5 pertuduhan lagi berhubung pencemaran Sungai Selangor. Jadi fikir-fikirkanlah betapa seriusnya pencemaran air ini. Mohan Chinasami, Ikuan Samsudin, Berita RTM. Jenazah bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Allahyarham Tan Sri Muhammad Aziz selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Alif, Johor Bahru kira-kira 10 pagi tadi. Bekas Ahli Parlimen Seri Gading berusia 80 tahun itu meninggal dunia akibat masalah buah pinggang dan sakit tua di Hospital Sultan Ismail malam tadi. Jenazah Allahyarham tiba di Tanah Perkuburan kira-kira 9.40 pagi selepas selesai disolatkan di rumahnya di Taman Nong Cik dengan diimamkan Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Datuk Noh Gadot. Bacaan talqin dipimpin Imam Besar Negeri Johor, Makhazir Abdan Al-Hafiz. Antara kenamaan yang hadir di Tanah Perkuburan ialah Menteri Besar Johor, Datuk Hasmi Muhammad dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Azmi Rohani. Merasakan kehilangan besar sebagai seorang tokoh pemimpin yang telah banyak menabur baktinya khususnya dalam menyatu padukan orang-orang Melayu di negeri Johor. Tan Sri Muhammad Aziz menjadi Speaker Dun Johor dari 2013 hingga 2018. Sebelum itu, beliau pernah menjadi Adun Parit Yani dan Ahli Parlimen Seri Gading. Beliau juga pernah menjadi Exco Kerajaan Negeri Johor, memegang portfolio pengerusi pembangunan sosial dan kebajikan masyarakat. 3 kontraktor pembersihan maut selepas mengalami masalah pernafasan ketika melakukan kerja-kerja pembersihan di loji kumbahan Pantai Dalam Kuala Lumpur. 2 daripadanya rakyat tempatan berbangsa India, manakala seorang lagi warga asing. Mereka merupakan antara 6 orang kontraktor pembersihan yang dipercayai terhidu gas dari loji kumbahan. 2 orang mangsa berjaya keluar dari loji menyelamatkan diri sebelum pihak bomba tiba. 3 daripada 4 orang lagi yang masih berada di dalam tangki loji tersebut maut dan sudah dikeluarkan dari loji berkenaan, manakala seorang lagi berjaya diselamatkan dan dihantar ke hospital. Anggota Hazmat Bomba melakukan proses dekontaminasi bagi memastikan keadaan kualiti udara selamat. Jenis gas yang ada di dalam loji tersebut masih lagi dalam siasatan. Baik, seperti biasa, setiap Jumaat kita saksikan harga petrol dan diesel mingguan. Berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 1 Januari 2021.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi berada dalam tempoh monsun timur laut dengan kelajuan angin yang agak kencang iaitu sehingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan lap gelora kategori pertama dan juga kedua bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning dan juga jingga. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 27 Disember 2020. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan sebahagian daripada daerah Tawau dan juga Sandakan di negeri Sabah sehingga ke hari esok iaitu 26 Disember 2020. Manakala amaran cuaca yang telah pun dikeluarkan bagi bahagian barat negeri Sabah dijangka akan berkuat kuasa bermula hari esok sehingga 27 Disember 2020. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan kemungkinan banjir dan juga angin kencang yang boleh berlaku. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sekian, saya Syazwani. Assalamualaikum. Krisis global penularan wabak COVID-19 turut membawa perubahan paradigma dan amalan dalam pendidikan. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bermula 18 Mac hingga kini menjadi titik permulaan bagi institusi pendidikan negara memanfaatkan secara total teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Ya, ikuti laporan wartawan Tun Julia Muhammad Tahir dan Ravin Sanmugam dalam Imbasan 2020. Pertama kali dalam sejarah, hampir semua sekolah di dunia ditutup serentak akibat penularan pandemik COVID-19. Di Malaysia, lebih 5.7 juta orang murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam tempoh pelaksanaan PKP. Pada 27 Mac, Kementerian Pendidikan memperkenalkan garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP semasa PKP membabitkan secara dalam talian. Antara aplikasi yang digunakan adalah Google Classroom, Google Meet, YouTube dan Zoom Cloud Meeting. Namun pada awalnya perubahan drastik tersebut kerap diiringi pelbagai cabaran. Antara cabaran yang kita alami adalah masalah capaian internet. Capaian internet yang terhad, masalah internet yang memberi kesan kepada PDP. Kadang-kadang perkara ini boleh berlaku kepada guru dan juga kepada pelajar. Yang kedua antaranya adalah pengurusan masa. Ada pelajar yang masuk lewat, kemudian ada juga pelajar yang tertinggal kelas. Kasih cuba onkan ni kamera. Okey, boleh tolong fokus Saya tak nak ada yang main dan sebagainya. Kan nanti takut ustaz mengajar seorang ada yang tidur. Antara persediaan yang telah kita lakukan adalah memberikan pendedahan kepada guru
mengenai penggunaan sistem ASIS atau Advanced School Information System yang diperkenalkan oleh Aufatec dan juga penggunaan sistem ataupun medium Google Classroom diperluaskan kepada guru-guru. Pada mulanya agak sukar, tapi lama-kelamaan benda itu dah menjadi kebiasaan dan saya boleh mengikut jadual yang guru tetapkan untuk masuk ke kelas. Pembelajaran dapat diteruskan macam biasa dan lebih selamat kerana tidak perlu ke sekolah. Jadi kalau sekolah masih belum buka, saya tidak akan ketinggalan dalam pembelajaran. Pada 16 Mei, kerajaan meluluskan pengendalian aktiviti akademik di kampus institusi pendidikan tinggi IPT semasa dan pasca PKP. Kementerian Pengajian Tinggi memaklumkan semua aktiviti PDP perlu dilaksanakan secara dalam talian sehingga 31 Disember. Semua aktiviti PDP secara bersemuka adalah tidak dibenarkan. Antara cabaran mengendalikan kuliah secara online ataupun secara atas talian ialah ramai pensyarah yang merasakan pelajar mereka berada jauh, tidak ada di depan mereka. Dan kadang-kadang ini memberikan kesan kurang bersemangat dalam mengendalikan kuliah. Jadi dengan adanya kemudahan virtual classroom ini, ini akan membuatkan pensyarah seolah-olah merasakan pelajar-pelajar semua berada di depan mereka. Malah bukan itu saja, mereka akan rasa semua pelajar mereka duduk di barisan hadapan. Semua duduk di front row. Inilah kelebihan virtual classroom yang kita sediakan. Kita juga mempunyai pelajar-pelajar yang berada di luar negara. Dengan kehadiran pandemik COVID-19 ini, terdapat pelajar-pelajar yang tidak dapat pulang ke kampus dan mereka berada di luar negara. Sebahagiannya di Bangladesh, di Pakistan, di India, di Kanada, Singapura, Filipina, Indonesia. Malah kita ada juga pelajar-pelajar daripada Uzbekistan. Jadi dengan adanya fasiliti seperti ini, jadi kita harapkan pelajar-pelajar yang berada jauh daripada kita dapat merasa lebih bersemuka dengan pensyarah-pensyarah mereka. Seperti yang diperkenalkan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, kerajaan memberi tumpuan kepada kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Perkembangan tersebut seiring penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat ICT secara optimum bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di negara ini. Terbaru, Belanjawan 2021 meningkatkan akses talian internet melalui inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Jendela bertujuan memastikan kesalinghubungan 430 sekolah di seluruh negara dan jaringan prihatin yang menelan belanja 1.5 bilion ringgit. Ia akan manfaatkan 8 juta golongan B40. PDP dalam talian akan terus menjadi revolusi era baru pendidikan negara. Bersediakah kita? Tun Julia Muhammad Tahir, Pravin Sanmugam, Berita RTM. Baik, Hari Krismas tahun ini disambut sederhana oleh penganut agama Kristian di Malaysia. Ya, namun pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP yang menghadkan tetamu yang hadir dan aktiviti di rumah ibadat sempena sambutan tidak menghilangkan keceriaan sambutan berkenaan. Orang ramai menyambut baik arahan serta saranan kerajaan demi kepentingan dan kebaikan bersama ke arah memutuskan rantaian penularan COVID-19 dalam negara. They must sanitize the home. They must take care of their house. They must take care of their children. Otherwise, it's very hard because people, they are all around. They go and visit them. We cannot say. One more thing, children are very affected. They are losing their school, education, everything.
kalau kita nak jemput orang pun boleh kita nak jemput, tapi kena ada penjarakan juga. So minimum kat rumah orang kata 20, tapi kalau boleh dalam 5 ke 10 orang tu pun kita hold dulu untuk pagi. Tengah hari kita boleh jemput orang. Janji kita kena buat benda ni. Kalau kita tak buat sekarang risau jadi apa-apa. Dengan sekarang ni peningkatan pun makin tinggi. So better kita cegah lebih awal, itu lagi bagus. I think they should take care of themselves, not to let themselves loose, because the virus is far from over. So they practice physical distancing, use of hand sanitizers and face masks and all that. Better to stay safe than to be sorry. Minta semua menjaga SOP, jarak antara kita satu sama lain. Jarak kita kekalkan 1 meter. Lepas tu sentiasa menggunakan hand sanitizer. Sentiasa menggunakan PPE yang disediakan lah. Cek suhu pada setiap masa. Lepas tu dengan sentiasa guna mask sejahtera. Jumaat lepas, Majlis Keselamatan Negara MKN setuju membenarkan penganut Kristian di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat mengikuti upacara sembahyang pada sambutan Hari Krismas. Bagaimanapun, rumah terbuka dan aktiviti nyanyian berkumpulan dari rumah ke rumah di kawasan berisiko tidak dibenarkan. Baik, selain cuti Hari Krismas, cuti hujung tahun juga menjadikan lokasi percutian antara tumpuan orang ramai. Meskipun perlu melalui pematuhan prosedur operasi standard SOP. Di Taman Tema Air Sunway Lagoon, sanitasi dilakukan 2 jam sekali bagi memastikan kesihatan, kebersihan dan keselamatan pengunjung terjamin. Wartawan Ravin Samunggam ada laporannya. Cuti panjang sambutan Hari Natal menyaksikan kawasan tumpuan orang ramai yang melibatkan aktiviti pelancongan mendapat sambutan baik. Hari ini kami berada di Taman Tema Air Sunway Lagoon untuk meninjau keadaan semasa serta melihat tahap pematuhan SOP yang ditetapkan. Sama-sama kita saksikan. Pengarah Kanan Operasi Sunway Lagoon, Suresh V. Kumaran berkata, selain pematuhan SOP seperti penjarakan fizikal, pemakaian pelitup separuh muka dan pemeriksaan suhu badan, pihak syarikat hanya membenarkan 25% pengunjung daripada kapasiti penuh. Ia tertakluk kepada arahan kerajaan yang membenarkan jumlah kehadiran pengunjung kepada 50% berdasarkan keluasan premis. Sebelum COVID ni, kita Sunway Lagoon boleh muat sampai 50 hingga 60 ribu orang. Tapi sebagaimana yang kerajaan dah bagi kelulusan 50%. Tapi pihak Sunway Lagoon kita akan buat 25% sahaja daripada kita punya total capacity. So ini untuk mengutamakan keselamatan para pengunjung yang datang ke Sunway Lagoon. Semua kolam kita yang sedia ada dalam Taman Tema ni diklorinasikan setiap 2 jam. Kita ada sistem kita sendiri dan setiap kolam ada automated chlorination yang akan pastikan air, pH level dengan klorin level dalam air sentiasa pada tahap yang diluluskan oleh KKM. So para pengunjung tidak perlu khawatir langsung. Kat sini kita tengok dia punya SOP punya pelaksanaan tu memang bagus. Dia memang semua tempat dikawal. Kita memang kena patuh lah. Kalau kita patuh tak ada masalah lah. Sebenarnya macam ni, saya at first memang rasa takut lah. Tapi saya ada tengok dekat website dengan Facebook page Sunway Lagoon semua. Saya tengok SOP dia orang memang baik. Tadi masa datang pun memang dah tengok lah. Dia buat SOP dia betul-betul. So memang okey lah sikit. So tak risau sangat lepas masuk dalam. Gembira jugalah dapat keluar bermain dengan keluarga. Banyak juga. 3 keluarga, 15 orang. Seronok lah. Memang package ni saya beli dah lama untuk bawa anak-anak keluar lah sejak kita PKP kan. So hari ni theme park pun dah buka. So saya dapat bawa lah anak-anak. So anak-anak pun nampak happy. Dan SOP dekat sini pun memang ikut SOP lah.
Walaupun kerajaan sudah membenarkan aktiviti pelancongan dibuka semula, kita masih tertakluk kepada pematuhan SOP yang ditetapkan. Untuk itu, patuh kepada SOP dan yang penting, jaga keselamatan diri anda. Selamat Hari Natal, Ravin Sanmugam, Berita RTM. Baik, sebenarnya untuk pemasukan malam ini kita akan bersama dengan Akhtar. Ya, silakan. Misi emas pertama Olimpik diteruskan tahun depan. Hampir 8 juta peminat tonton Cup Race 2020. Assalamualaikum, terima kasih Faris dan juga Farhatul. Tahun 2020 bakal melabuhkan tirai kurang seminggu sahaja lagi. Penangguhan Tamasya Olimpik di Tokyo tahun ini tidak sesekali merencatkan usaha kontingen Malaysia untuk terus memburu emas pertama Olimpik sejak 1956. 7 perak, majoritinya disumbang sukan badminton yang menjadi pencapaian terbaik negara setakat ini ingin segera ditukar kepada kilauan emas di Tokyo tahun depan. Masa yang berbaki perlu dimanfaatkan. Ikuti laporan wartawan Tuan Ikram, Tuan Muhammad. Pada Mac tahun ini, Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC mengumumkan penangguhan sukan terbesar dunia itu susulan penularan pandemik COVID-19. Olimpik Tokyo yang pada asalnya dijadualkan berlangsung pada 24 Julai hingga 9 Ogos 2020. Namun, ia kini ditunda ke 23 Julai hingga 8 Ogos 2021. Manakala Sukan Paralimpik bakal berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September tahun depan. Di pihak Malaysia, 12 atlet negara telah layak secara merit ke Sukan Olimpik Tokyo. Mereka mewakili sukan memanah, terjun, pelayaran, gimnastik dan berbasikal trek. Pada tamasya sama di Rio, Brazil pada 2016, Malaysia berjaya merangkul 5 pingat. Ia merupakan pencapaian terbaik negara setakat ini. Olimpik Tokyo tahun depan bakal memberi cabaran baharu, apatah lagi dalam situasi seluruh dunia mengamalkan konsep norma baharu. Bagi memastikan atlet tetap mendapatkan persiapan secukupnya, latihan secara dalam talian dibuat dengan pemantauan jurulatih. Dan kita lihat atlet-atlet kita pun banyak berlatih dalam rumah dan akhirnya kita dapat peluang untuk buat latihan secara khusus di mana satu camp latihan untuk MSN dan Junior Academy Badminton dijalankan untuk kelompok mereka. Jadi kita berterima kasih dengan kerajaan untuk berikan peluang untuk sukan kita masih berlatih dan kita harap untuk tahun depan benda macam ini dapat diperbaiki dan kita dapat buat lebih banyak competition untuk domestik sukan-sukan di dalam Malaysia. Dalam pada itu, tahap persediaan atlet sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tidak wajar dipertikaikan hanya kerana kurang laporan mengenainya. Bukan sahaja kita yang menghadapi masalah ini kerana COVID-19 ini melanda ke seluruh dunia. Apa yang kita harapkan, apa yang melanda atlet dan juga dunia sukan di negara kita ini akan menjadi satu pengajaran dan juga satu iktibar sambil mengumpul satu semangat baru bagi kita menghadapi sukan yang paling penting ialah Sukan Olimpik yang akan berlangsung pada tahun 2021. Meski tidak pernah ditangguhkan, sukan tersebut pernah dibatalkan pada 1916, 1940 dan 1944 berikutan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Penangguhan Sukan Olimpik Tokyo 2020 bukan sahaja memberi kesan kepada persiapan atlet memburu slot ke sukan terbesar itu. Malah, ia turut menyumbang kepada peningkatan kos penganjuran. Perbelanjaan tambahan kini menjadikan kos keseluruhan Sukan Olimpik dan Paralimpik tahun depan mencecah lebih 60 bilion ringgit. Menurut Presiden Jawatan Kuasa Penganjuran Olimpik Tokyo, Yoshiro Mori, sekiranya penularan COVID-19 masih berterusan dalam kadar yang sangat tinggi, ia akan berdepan risiko pembatalan kerana penangguhan kali kedua adalah hampir mustahil. Tuan Ikram, Tuan Muhammad untuk Berita RTM.
Barisan pemain dan kejurulatihan pasukan Kedah Darul Aman KDAFC kini hampir lengkap dan dijangka diumumkan pada akhir Januari depan. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Mak Noor berkata selepas peralihan status daripada Persatuan Bola Sepak FA kepada Kelab Bola Sepak FC, persiapan skuad Lang Merah ini sudah hampir lengkap dengan mengikut ketetapan dan syarat Liga Malaysia musim depan. Menurut Muhammad Sanusi lagi, senarai penuh pemain, kejurulatihan dan pengenalan jersey pasukan KDAFC yang sepatutnya diumumkan 15 Januari depan akan dilewatkan sedikit berikutan terdapat beberapa masalah teknikal yang perlu diselesaikan. Setakat ini, ada Syahrin Sahab masih lagi diberi kepercayaan untuk menggalas jawatan Ketua Jurulatih Lang Merah, manakala beberapa muka baharu juga akan dibawa masuk termasuk pemain import. Muhammad Sanusi yang juga Menteri Besar Kedah berkata demikian selepas mempengerusikan Kongres KFA kali ke-45 di Wisma Darul Aman semalam. Kejuaraan Kapri Malaysia 2020 yang melebuhkan tirainya semalam mencatat sejarah tersendiri apabila merekodkan kira-kira 8 juta tontonan sepanjang 8 pusingan perlumbaan. Jumlah ini diperoleh daripada platform rasmi yang menyiarkan perlumbaan itu secara langsung termasuk di laman media sosial dan RTM selaku penyiar rasmi. Ikuti laporan yang disediakan Muhammad Zamri Suharani. Jumlah tontonan yang tinggi ini turut disumbang oleh penonton dari luar Malaysia, antaranya dari negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Selain itu, perlumbaan sukan pemotoran tempatan ini turut ditonton dari 63 negara di seluruh dunia. Secara puratannya, setiap pusingan perlumbaan menerima 1 juta jumlah tontonan dengan pusingan pertama di Litar Sepang Utara Julai lalu menerima tontonan tertinggi iaitu 1.28 juta. Bagi Presiden Kelab Peminat Kaprik Malaysia, Datuk Tun Zalani Madaros, beliau berterima kasih kepada pihak berwajib yang membenarkan perlumbaan pada tahun ini diadakan dengan mengikut SOP ketat di sebalik ancaman pandemik COVID-19. Terima kasih kepada semua yang memberi komitmen iaitu penaja-penaja dan juga terutamanya kita pun melihat daripada kapasiti rider-rider daripada semua kelab amat committed untuk berlumba dan amat orang kata ketagih untuk berlumba pada tahun 2020 ni. Buat penganjurnya, Sep and Mitchell sendiri berhad perkembangan ini adalah sesuatu yang positif sepanjang 27 tahun penganjuran Kaprik. Pihaknya sentiasa meningkatkan mutu penganjuran agar dapat menarik lebih ramai peminat dengan memperkenalkan peraturan-peraturan mengikut piawaian antarabangsa. Jadi bagi track limit ini merupakan satu rule antarabangsa yang telah diperkenalkan, dan jikalau kita melihat kepada perlumbaan seperti MotoGP atau apa, semakin ramai pelumba menggunakan outside track limit dan mereka terpaksa mengeluarkan satu undang-undang untuk memastikan pelumba menggunakan track limit kerana ada isu safety dan isu fairness. Musim depan, saingan Kaprik dijangka berlangsung lebih sengit dan mencabar dengan amalan norma-norma baharu. Jumlah penonton yang tinggi bukan saja dari dalam malahan dari luar negara membuktikan sukan permotoran terpatan mempunyai pengikutnya yang tersendiri. Sekaligus petanda positif, industri sukan permotoran ini boleh melangkah ke peringkat global. Muhammad Zamri Sorani, Berita RTM. Di Thailand, beberapa ekor gajah berpakaian Santa muncul di sebuah sekolah lengkap dengan pelitup separuh muka COVID-19 yang besar. Gajah ini menggunakan belalainya untuk membawa bakul pelitup separuh muka untuk diedarkan kepada anak muda dan pemandu kenderaan di luar sekolah. Anak-anak dari sekolah G. Rasat Witaya di Ayutthaya teruja menyanyikan lagu-lagu Christmas dan berbaris untuk bergambar bersama haiwan ini. Masih di Thailand, sekumpulan petugas veterina basah kuyup akibat semburan najis gajah selepas membantu seekor gajah yang mengalami masalah sembelit.
Rusa liar yang jinak ini diberi nama Carrot dan sering muncul di kawasan kejiranan di Kenora, Kanada. Dia dijumpai dengan tusukan anak panah di kepalanya. Anak panah itu berjaya dicabut keluar dan kesihatannya kini masih dipantau, manakala pelakunya terus diburu. Perpustakaan Negara Australia dilaporkan menemui salah satu kotak coklat Cadbury yang dipercayai berusia 120 tahun dengan keadaan yang masih lagi elok. Menurut Daily Mail, makanan manis itu dibongkar dari koleksi peribadi penyair terkenal Australia, Andrew Borton Benjo Peterson. Raihan Rabbani, Hijaz dan Brothers merupakan 4 kumpulan nasyid terbesar dalam industri nasyid negara. Buat julung-julung kalinya, 4 kumpulan tersebut bakal berkongsi pentas. Azadan yang merupakan ahli kumpulan Rabbani berkongsi keterujaan dan menyifatkan acara itu merupakan gandingan hebat. Kolaborasi kami digabungkan dengan Raihan, Hijaz dan juga Brothers. Nantikan kami punya gabungan ini yang dinamakan Big Four. Jadi Big Four tu melibatkan 4 kumpulan nasyid yang lama-lama. Jadi kami akan menyanyikan lagu Pergi Tak Kembali. Jadi semuanya dah dimedalikan. Nantikan insya-Allah kemunculan kami Rabbani pada 27 hari bulan ini, hari Ahad jam 9 malam di TV1. Dalam pada itu, penolong pengarah unit hiburan TV RTM, Elia Nurni, menambah persembahan Anam 2020 penuh dengan elemen kejutan. Sebenarnya julung-julung kali kita adakan anugerah nasyid di RTM. Jadi memang sesuatu yang menariklah menanti. Kita ada persembahan artis pun menarik. Kita ada Kai Bahar, kita ada Jamal Abdillah yang akan bergabung dengan kumpulan-kumpulan nasyid kita. Anam 2020 yang mendapat kerjasama Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dengan sokongan Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal agama akan dirakam terlebih dahulu sebelum dipancarkan menerusi saluran TV1 pukul 9 malam Ahad ini. Norma baharu diadaptasi. Ancaman negara ditangani. Kebajikan rakyat disantuni. Resolusi sejagat dipatri. Ikuti Imbasan 2020 di Berita RTM. Baik, saudara, berita perdana edisi 25 Disember berakhir di sini. Kami warga Berita RTM mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas buat semua rakyat Malaysia. Assalamualaikum. Jumpa lagi.